So kita buat review sedikit lah Kawasaki Z900 2025. So first of all kita tak design dulu. So design dia memang banyaklah perubahan berbanding dengan V2 dulu. Antaranya kepala. Lepas tu dia punya covers ni pun dah lain. Yang paling obvious adalah lampu belakang lah. Lampu belakang ni memang dah tak ada lah. Identity Z tu dah memang dah tak ada. Kemudian meter pun dah lain. Design meter dah lain. Dah lagi besar dan lagi banyak function lah berbanding dengan yang V2 dahulu. Aku cakap V2 sebab yang ni kiranya V3 lah. V3 untuk Z900. Okay, so V3 apa pembaharuan yang buat? Yang pertama adalah cruise control. So yang standard pun memang dah dapat cruise control. Cruise control. Kemudian dah ada quick shifter up dengan down. Dah ada throttle bar wire. So meter lain. Meter lagi banyak function berbanding dengan yang sebelum ni. So itulah perubahan yang besar lah. Kemudian IMU, lupa nak cakap, cornering management pun dah ada. So motosikal ni bagi aku memang sangat-sangat kompetitif lah. Sebab ramai cakap Z9 ni memang ketinggalan dari segi teknologi dan sebagainya. Tapi yang baru ni memang ikut dengan dia punya kompetitor lain, tapi dengan harga yang sangat murah, iaitu RM47,800 sahaja. Mahal 800 je berbanding dengan yang V2 dahulu. Okey. Pendapat aku, design dia memang lagi cantik daripada V2. Ramai kata tak cantik lah, apalah, memang lagi cantik. Kemudian ramai kata dia dah kecil. Sebenarnya tak, besar juga. Tangki dia besar guys. Memang besar. Sebenarnya kalau kau tengok daripada depan, memang besar. Cuma bila kau tengok mata dia ni mungkin nampak kecil. Sebenarnya dia sangat-sangat besar. Okey. Kemudian yang standard version ni, Nissin dia dah pakai radial punya mountain. Sebelum ni dia bukan radial lah. So braking dia dah improve. Okey. So kita cerita pasal engine pula. Engine dia 948cc, menghasilkan power sekitar 122-123 horsepower dekat 9500 rpm dengan 97.4 Nm of torque pada 7700 rpm. So dia punya torque dengan horsepower dia memang sangat-sangat cukup. Sangat-sangat cukup lah untuk 4 inline 900cc. Alright. So apa lagi? Seat height dia. Seat height dia hampir sama lah dengan yang sebelum ni. Seat height dia 810mm, dia kurang 2 ke 3 mm lah. Kemudian berat dia 213 kg. Tangki 17 liter, sama lah macam yang sebelum ni. Okay. 6-speed transmission obviously. So itulah dia punya apa nama spek dia lah. Ketinggian untuk aku macam ketinggian 160 cm. Motor ni memang boleh bawa. Cuma jengket banyak lah sebenarnya. Okay, tayar dia pakai tayar saiz yang sama, 120 180 belakang. Dia punya jenama sama Dunlop, tapi dia punya bunga dia macam lain sikit berbanding dengan yang V2 dulu. Okay, tak apa, nanti kita akan buat video review atas motor. So motosikal ni memang bagi aku sangat-sangat cantik lah. Okay, motosikal ni memang kita Kawasaki Sedan memang ada ready stock lah. Okay. Kemudian dia ada satu lagi variant SE. SE ni dapat apa? SE ni dia dapat Nissin punya master pump radial. Yang ni axial. Dia dapat Nissin radial master pump. Kemudian dapat Brembo kiri dan kanan. Disc pun Brembo. Kemudian steel braided hose. Kalau macam ni dia getah. Steel braided hose. Kemudian all-in dekat belakang. Kalau ni suspension ni standard lah. Walaupun standard, suspension ni still lagi boleh adjust dia punya preload dengan dia punya compression. So boleh adjust juga. Cuma yang SE punya, yang all-in punya lagi banyak boleh adjust. Okay, itulah perbezaan dia. Untuk yang SE harga dia RM60,100. Memang ramai kata mahal lah, apalah. Tapi sebenarnya dengan apa yang dia bagi dekat anda tu, harga dia sangat-sangat berpatutan. Okay. So motosikal ni Kawasaki Sedan memang ada ready store. Korang boleh datang. Dah ada test ride unit dah pun. Datang ke Kawasaki Sedan, walk in sahaja.
Cuma yang ni varian standard lah. Dia tak ada test ride untuk SE. SE kena tunggu, kena boleh booking dah. Tapi tak lama booking lah. Motor ni bukan macam ZS6, dia kena booking lama ke tak ada. Memang motor ni ada di stock dekat Kawasaki Sedang. Okay. Tapi korang rasa macam mana design dia? Bagi aku memang cantik tau. Lagi cantik lah daripada yang V2 dahulu. Siapa setuju dengan aku? Ramai kata lampu belakang dia tak lawa lah. Bagi aku lampu belakang dia nampak masa lah, nampak cantik. Cuma aku lebih suka lampu yang Z tu. Sebab yelah Z9 kan. Aku sebagai pengguna Z650 minat yang tu. Tapi rupa dia memang macam Sugumi lah. Sugumi ni maksud dia apa? Sugumi ni maksud dia memang intimidating, memang garang dan sebagainya. Okay. So kalau korang berminat dengan motosikal ni, aku letak nombor telefon dekat bawah, dekat description. Korang boleh tengok, korang boleh WhatsApp Kawasaki Sedang untuk tahu lebih lanjut pasal motosikal ni. Alright.